Apa khabar orang-orang MW, Terengganu, Kelantan, Pahang dan seluruh warga Malaysia? Okey, saya perlukan sokongan anda pada malam ini. Okey, sekali lagi apa khabar orang-orang MW? Okey. 5 tahun saya menunggu momen seperti ini. Dan pada masa itu saya hampir tidak percaya. Boleh ke saya capai diamond sebab saya tidak pandai. Dan saya tidak ada kebolehan dan saya tidak ada bakat. Tapi hari ini di dalam MW ajaibnya kami merealisasikan impian ini bersama-sama pasangan saya, bersama-sama keluarga kerana mereka turut berkorban. Satu tepukan untuk keluarga saya. Okey. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan penajaan saya, barisan penajaan kami, iaitu Diamond Direct Syamsul Effendi dan Puan Maulana. Satu tepukan untuk mereka. Dan upline kami yang seterusnya yang tidak berada di sini, satu tepukan untuk Emerald Direct Rosli dan Noreni yang berada di Pulau Pinang. Dan juga mentor kami, insya-Allah, satu tepukan untuk Founders Executive Diamond Haji Abdullah dan Hajah Mariam binti Omar. Dan tidak lupa juga satu ucapan terima kasih kepada pasangan saya yang menjadi nadi penggerak untuk bisnes kami. Okey, tepukan untuk Diamond Linda. Okey. Dan mereka, okey. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya yang hari ini berada di sini. Kedua ibu bapa mertua saya yang juga berada di sini, yang hari ini adalah hari anniversary mereka yang ke-41. Dan juga untuk anak-anak kami kerana mereka juga turut memberi pengorbanan dan kejayaan hari ini adalah kejayaan untuk mereka juga. Tidak lupa juga untuk ucapan terima kasih ini untuk kepada semua MW staff, kepada kru-kru yang telah menjayakan event yang seperti malam ini, staff-staff MW, manager dan seluruh kaki tangan MW yang telah memberi sokongan kepada bisnes kami sepanjang beberapa tahun ini. Terima kasih Mike Dong and the team. Mike Dong is a very humble person and he always there if I refer to him for any matters and any issues. And he always give me very quick response, always. Special thanks to Mike Dong. He shows a good example of relationship between company and the ABOs. Okey, sedikit pengenalan terhadap diri saya. Saya dilahirkan pada Oktober 19. Okey, saya dilahirkan 40 tahun yang dulu. Dan sekarang ni dan sekarang umur 28, 12 tahun yang dulu. Okey. Dilahirkan di di daerah terpencil di kampung nombor 16 Kampung Gelong Gajah, Maras, Kuala Terengganu. Dan saya anak sulung daripada 5 adik-beradik. Ayah saya sebagai kaki tangan kerajaan. Dan di waktu persekolahan, saya disuruh bermain, saya bermain. Disuruh belajar pun saya bermain. Jadi saya menganggap waktu persekolahan itu adalah platform untuk saya bermain sehingga ke level sekolah menengah. Okay, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh, Setiu. Cuma saya bernasib baik dan saya melanjutkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring sehingga tingkatan 5. Dan dengan keputusan yang tidak seberapa,
saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dalam bidang Computer Science. Dan di sanalah saya bertemu pasangan saya. Sebenarnya dia adalah tempat saya copy nota sewaktu dekat nak exam. Okey. Sebab saya menganggap zaman persekolahan adalah zaman untuk bermain. Dan zaman di college adalah zaman enjoy. Akademik nombor 2. Dan saya memang betul enjoy, tidak terlalu fokus pasal akademik, tetapi nasib menyebelahi saya. Saya boleh grad dan saya berjaya mendapatkan pekerjaan. Okey, dan pada tahun 2000 setelah menamatkan pengajian dalam bidang sarjana muda Computer Science, saya diterima bekerja di sebuah syarikat yang berpenggalan di USA tapi beroperasi di Malaysia. Dan saya bekerja daripada pukul 8 sehingga pukul 7 malam. Dan saya sangat suka dengan jawatan saya. Saya diberi kenaikan gaji setiap 3 dan 4 bulan oleh majikan saya. Dia US company, dia revise every 3-4 months kita punya salary, dan saya meningkat dengan begitu cepat. Di pertengahan tahun 2003, kami mendapat berita buruk yang mana projek kami telah dihentikan oleh kerajaan Malaysia atas sebab-sebab tertentu. Kami seramai 58 orang termasuk saya telah diberi notis untuk berhenti daripada jawatan saya. Dan pada masa itu saya mula terfikir bahawa kerjaya saya tidak selamat, tetapi saya bernasib baik. Saya diterima untuk bekerja di company lain dengan position yang lagi tinggi, dengan gaji yang lagi tinggi. Saya last day di sebelah ni, besoknya next day di blok sebelah saja dengan higher position. Memang saya daripada kecil sampai ke saya berkerjaya, saya merasakan nasib memang menyebelahi saya. Tetapi tuan-tuan, tidak lama kemudian, setelah beberapa tahun saya bekerja di company itu, akhirnya saya tidak dibayar gaji. Selama 4 bulan gaji tidak dibayar kerana company mengalami masalah keuangan yang serius, dan akhirnya company itu tutup. Dan bermulalah episod duka lara dalam kehidupan saya. Saya telah berkahwin masa itu, mempunyai 2 orang anak, ada kereta dan rumah sewa. Saya menganggur dan tidak bekerja selama 8 bulan. Tuan-tuan bayangkan. Dan memang satu pengalaman yang sangat pahit. Memang satu pengajaran kepada saya yang mana kerjaya saya adalah sangat, saya rasa tidak secure. Dan setelah 8 bulan, dalam masa tempoh 8 bulan saya melakukan pelbagai kerja sampingan, mengajar, freelance, freelance software developer. Macam-macam saya buat sehinggalah saya pada satu hari saya melihat satu iklan sebagai IT executive di sebuah agensi milik kerajaan, dan saya memohon. Sewaktu interview, saya berjaya dapat second interview, dan HR manager yang menemuruka saya pada masa itu, dia kata, "You are very lucky, Encik Nur Amin. You tahu tak, ada 6,000 applicant untuk this single position dan we hire you." Dan sekali lagi nasib menyebelahi saya. Tapi kali ini, setelah saya bermula balik karier daripada bawah. Saya dah mendaki dalam karier selama 5-6 tahun. Tapi saya jatuh dan saya bermula balik dari bawah. Dan kali ini saya tidak leka. Saya telah menjalankan pelbagai kerja sampingan, part time, untuk dijadikan backup sekiranya terjadi apa-apa kepada karier saya, dan saya ada backup income.
Dan saya bekerja siang dan malam. Waktu siang, office hour adalah kerja hakiki saya. Waktu malam, saya berada di data center. Siang hari saya sebagai network engineer. Malam saya sebagai IT consultant. Dan saya sangat suka dengan kerja saya. Saya sangat passionate dengan apa yang saya lakukan. Dan daripada tahun ke tahun, hari demi hari, saya rasa letih. Sebab kerja yang saya lakukan memang mendapat bayaran yang lumayan, tetapi saya tiada masa. Hujung minggu saya terpaksa berada di data center, kadang-kadang malam saya berada di rumah tapi terpaksa menghadap depan komputer untuk buat network monitoring. Dan saya rasa ianya adalah tidak berbaloi dengan apa yang saya dapat. Kalau siapa yang tinggal di Lembah Kelang biasalah menghadapi traffic jam setiap hari sebagai rutin. Dan kenapa mereka sanggup redah mengejar punch card? Kerana mereka masih bekerja. Dan sehingga kalau nampak di sini, sehingga malam pun saya bekerja. Ini masa bulan Ramadan. Selepas tarawih, saya ke pejabat untuk buat data migration. Kadang-kadang terlalu letih sampai tertidur depan komputer. Kadang-kadang tertidur di desk. Kawan-kawan ambil gambar saya sebab saya tertidur waktu tengah hari. Ini menunjukkan masa tu saya dah sangat rasa macam terlalu letih lah. Kerana apa saya melakukan semua itu adalah kerana duit. Saya rasa bila ada duit, saya rasa selamat. Kerana bila kita simpan duit, suatu hari nanti, dia akan selamatkan kita. Itu apa yang saya percaya. Dan saya lakukan semuanya kerana duit, sehingga saya tiada masa. Sebenarnya saya tidak ada nilai yang spesifik. Berapa banyak yang saya mahu? Sentiasa tidak cukup. Saya percaya orang yang bekerja ni boleh simpan duit tak? Boleh simpan banyak duit. Saya percaya memang payah nak simpan duit. Dan apa yang saya kejar duit ni saya tak tahu berapa banyak istilah cukup pada saya. Dan sampai bila saya boleh dapat duit tu. Dan maknanya kalau kita boleh dapat duit yang banyak, sampai bila-bila, itulah satu peluang yang sangat bagus. Dan kalau kita bekerja siang dan malam untuk dapat duit, berapa banyak boleh dapat duit? Sampai bila majikan boleh bayar kita? Dan adakah ianya berbaloi? Itu persoalan yang bermain di fikiran saya, sehinggalah saya cuba, ini adalah kalau kita untuk dapatkan gaji yang lebih tinggi, kita terpaksa mendaki tangga demi tangga untuk dapatkan higher position dalam organisasi. Dan lagi tinggi kita naik, lagi tinggilah kita dibayar. Tetapi harus diingat, bukan kita seorang yang nakkan higher position. Ramai lagi yang berebut jawatan yang sama. Betul tak? Jadi kita akan mencipta musuh di kalangan kawan-kawan. Manager punya pos ada satu, yang berebut jawatan ramai, mulalah tikam belakang. Bodek membodek, ampu mengampu, jadi musuh dalam selimut. Ini terjadi di tempat kerja saya. Dan inilah senario yang berlaku, siapa yang dapat yang untuk naik untuk mendaki ke higher position, kadang-kadang melakukan perkara yang tidak beretika. Terpaksalah buat benda-benda yang pelik-pelik kan. Sekiranya saya berjaya di dalam kerjaya saya naik ke hierarki yang paling tinggi dalam company, adakah saya rasa tenteram? Sebab with great power comes great responsibility. Saya takkan tenteram walaupun saya berada pada level CEO sekalipun, there is no peace of mind. Mungkin tak tenteram. CEO ada workload sebagai CEO. Jadi sehinggalah saya ditunjukkan peluang dalam Amway ni. Pada mulanya saya sebagai pengguna produk Amway dan sebagai upline yang bagus, Diamond Direct Samsul Effendi, dia visit saya, dia datang rumah saya setelah saya menjadi pengguna produk yang
diperkenalkan oleh Diamond Direct Samsul Effendi. Satu tepukan untuk beliau. Dia datang ke rumah saya setiap 2-3 hari sekali, datang bertanyakan pasal produk. Macam mana pakai, okey ke tak. Jadi saya rasa sangat puas hati dan saya rasa convenient, saya rasa comfortable dengan pasangan ini. Dan beliau telah mengajak saya ke satu meeting di Salak Tinggi dan pertama kali saya menghadiri meeting di Salak Tinggi, di Center Salak Tinggi pada waktu itu, dan saya ditunjukkan marketing plan oleh Diamond Direct Abdul Jalil dan saya tertarik dengan sistem marketing plan yang ditunjukkan serta produk Nutrilite. Masa tu Diamond Jalil present Nutrilite produk dan dia present marketing plan. Dan dia mengundang rasa untuk pergi lagi tengok apa lagi yang MBA boleh bagi, apa lagi yang MBA boleh bagi. Dan saya ke seminar MUS yang pertama, ini gambar. Kalau tengok di sini, ini adalah Moving Up seminar yang pertama yang saya hadiri. Dan kami mula bergerak di dalam MUA kerana kami telah dinampakkan satu peluang yang sangat unik. Ini demo pertama di rumah kami di Kajang. Upline tolong demo. First time buat demo, tak pandai upline datang tolong. Okey, dan saya faham dan saya sedar yang pipih, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sesuatu perkara untuk kita capai, perlu kita lalui pelbagai rintangan dan halangan. Before you can see the light, you have to deal with the darkness. Itu memang hakikat yang memang kita kena tempuh. Dan inilah perjalanan kami dalam Business Amway. Kalau siapa yang mengenali diri saya dulu, saya punya karakteristik saya bukan semacam ni. Saya tidak pandai bercakap dengan public, saya bukanlah orang yang pandai menjual, saya bukanlah orang yang pandai mempengaruhi orang, tetapi untuk berjaya saya harus berubah. Dan inilah perjalanan Business Amway kami. Kami berusaha keras bersama pasangan saya. Dia buat demo, kadang saya bentang marketing plan. Bukan apa, untuk mencipta, untuk membina keyakinan. Petua saya satu je, bisnes akan lebih maju sekiranya saya berjaya mencipta ataupun membina keyakinan orang terhadap produk, keyakinan orang terhadap syarikat, keyakinan orang terhadap perniagaan, dan yang paling penting keyakinan orang terhadap diri kami sendiri. Dan ini adalah antara rangkuman beberapa aktiviti yang sempat dirakam sepanjang perjalanan kami menuju ke Diamond. Gambar ni diambil di merata-rata tempat di Semenanjung Malaysia, Kedah, KL, Selangor, Sabah, Sarawak. Okey, kalau tengok di sini di Miri, yang gambar bawah ni di Miri, Sarawak, yang atas di Miri, yang ni di Jerutih Besut. Okey, dan apa yang kami dapat setelah berusaha sedaya upaya, kami dapat pengiktirafan. MUA bagi pengiktirafan dalam atas apa yang kita usahakan. Yang mana sewaktu saya bekerja dahulu, saya tidak dapat pengiktirafan yang sebegini. Terima kasih MUA. Satu tepukan untuk MUA. Dan apa tindakan saya setelah saya dapat beberapa insentif, dapat pengiktirafan, akhirnya saya mengambil keputusan. Setelah saya capai Emerald, ini adalah last day saya di pejabat, last clock out. Julai 2014, saya bebas. Dan mereka buat lunch farewell untuk saya pada hari last day saya. Dan saya belanja semua orang ni. Okey. Dan selepas daripada itu, saya rasa saya bebas. Freedom is the right to live as you wish. Kita hidup sebagaimana yang kita nak. Tidak terbeban dengan time constraint. Bekerja ke pejabat, bekerja berasak dalam traffic jam, kerja punch card. Dan hari ini kami merasai kebebasan itu. Waktu pagi saya, ini gambar ni semua waktu pagi. Ini aktiviti. Biarlah gambar bercerita aktiviti kami.
teh tarik, Nescafe tarik, nasi dagang setiap pagi di tepi pantai. Menghantar anak-anak ke sekolah yang dulunya kita tidak ada peluang untuk mengalami, untuk merasai quality time seperti ini. Okey, ini suasana di sekitar di kampung saya dulu waktu pagi. Dan kita ada sangat banyak masa dengan family, kita ada quality time, boleh enjoy. Saya celebrate birthday untuk parents saya. Dan hari ini kita celebrate anniversary yang ke-41 untuk mertua saya. Dan kita juga di dalam MW adalah kita boleh memberi harapan kepada orang lain, dan harapan inilah yang telah diberi oleh upline saya. Dan kalau kita tengok ikatan erat ni sangat erat dan insya-Allah akan kekal erat dan tidak akan tergugat sampai bila-bila. Gambar ini diambil di Barcelona, Spain. Dan harapan ini jugalah kita sampaikan kepada rakan-rakan lain yang mereka pun ingin melihat peluang ini dan mereka follow kita punya trail dan mereka mereka merasai, menikmati kejayaan. Tengoklah gambar ni. Ni semua downline yang telah berjaya pertama kali, ada yang kali kedua, ada yang kali ketiga ke ALS Macros baru-baru ni. Dan yang paling penting adalah harapan untuk hope for our next generation. Itu yang paling penting. Itulah kita punya big why kenapa kita buat MW, kerana pewarisan yang akan kami tinggalkan kepada mereka sekiranya kami telah tiada. Dan antara ganjaran yang kami perolehi bersama MW adalah ganjaran travel. Melancong bersama MW adalah sangat-sangat eksklusif. Ini antara coverage yang mana lokasi-lokasi yang telah kami jejak bersama MW. Dan ganjaran ini saya rasa sekiranya saya masih lagi bekerja, saya tidak akan dapat merasai pengalaman travel bersama MW dan travel ke tempat-tempat aneh dan ajaib, melihat dunia sehingga ke hujung dunia. Ini di South Island di New Zealand. Dan pada tahun 2015, kami dibawa bersia-sia di bandar Las Vegas menaiki limousine. Pernah sekali diviralkan bawa girlfriend naik limousine dalam KL. Saya post kat Facebook, saya kata kami tak mainlah limousine dalam KL. Kami menaiki limousine di bandar Las Vegas. Ini di Hoover Dam di Arizona. Ini kami berkesempatan untuk melawat Ibu Pejabat MW World HQ di Ada, Michigan pada 2015. Dan ini adalah kami rakam gambar bulan Julai baru ni. Saya berdiri di tepi litar F1 di Monte Carlo. Yang bas lalu, kereta lalu terowong adalah terowong litar F1 circuit di Monte Carlo. Dan banyak lagi ganjaran-ganjaran, reward, travel seperti yang anda tengok dalam gambar ni, yang mana kami perolehi melalui MW. Dan tempat yang paling unik, yang sangat eksklusif kami rasa adalah travel bersama MW Diamond Invitation di Safari Afrika pada bulan Mac. Kami dibawa menaiki belon. Pertama kali dalam hidup menaiki belon panas. Kami lihat api yang sangat besar untuk membawa belon naik ke atas. Pengajaran yang kami perolehi daripada belon tu, bila dia tembak api lagi besar, menghasilkan udara panas yang mengangkat belon ke atas. So jadi kita boleh andaikan a burning desire makes your dream possible. Kita semangat yang membakar akan menghasilkan satu daya untuk menggerakkan kita ke arah matlamat. Dan kami puas melakukan perkara yang aneh, yang jarang-jarang dilakukan oleh orang lain. Jump everywhere in the world. Kami lompat di lompatan paling tinggi di Grand Canyon. Orang yang berat 80 kilo pun boleh lompat.
Ini di Monaco. Linda lompat. Nah, ini di Tanzania dan di pantai Monaco. Okey, lompatan lagi di Pompei, Itali baru ni dan di Barcelona. Ni gambar ni saya punya upline yang ambil, Samsul Effendi. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat hari ini adalah kalau kita bukan buat untuk kita pun, kita fikirkanlah untuk generasi akan datang. Kerana apa? Kita belum tahu, belum tentu ada esok untuk kita. Sekiranya tiada esok untuk kita pun, esok adalah pasti untuk generasi selepas kita. Jadi fikirkanlah apa yang kita nak tinggalkan kepada mereka. Dan sebenarnya tindakan kita kecil saja. Buatlah satu keputusan yang sangat simple. Yang akhirnya memberi keputusan yang kami buat sangat simple, memberi peluang untuk melihat MWay sedalam-dalamnya dan akhirnya memberi impak yang sangat besar. Dan saya percaya sekiranya kami boleh, anda pun boleh, kita akan lihat ramai lagi diamond yang akan muncul di Pantai Timur ini, insya-Allah pada satu hari nanti, sehingga berjumpa lagi di pentas yang sama tahun hadapan. Thank you for listening dan jumpa anda di puncak kejayaan. Saya serah kepada pasangan. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Linda. Bagi satu tepukan dulu kepada my Iron Man, Mr. Amir. Saya memang minta izin dia untuk saya cakap, okey tak kalau saya cakap dia Iron Man atas stage. Dia kata okey, sebab apa? Salah satu impian saya ialah Iron Man kan boleh terbang. Mana tahu dia boleh dukung saya, dia bawa saya terbang. Tapi belum tercapai lagi. MWay boleh buat ke? Okey. Terima kasih sekali lagi kepada barisan penajaan kami. Bagi satu tepukan yang gemuruh. Okey, ada satu ayat dia tadi. Dia kata dia terpilih satu daripada 6,000 kandidat. Betul tak? Kan? Dia pun terpilih daripada berbelas-belas kandidat sahaja. Okey. Okey, saya sambung. Okey, 2012 bila tahun sebelum tu, dia dah tengok marketing plan. Jadi bila dia balik, dia cakap dekat saya malam tu, dia kata dia dah tengok marketing plan, dia rasa macam MWay ni ada sesuatu untuk kita. Okey, saya kata okey, MWay ada duit yang banyak. Okey. Next day, masa tu saya buat tak tahu je, bila dia kata okey, saya okey. Dan bila next day, dia duduk, dia cakap dekat saya, dia kata, MWay ni ada sesuatu untuk anak-anak kita. Saya diam. Okey. Lepas tu dia kata bila kita meninggal, MWay akan turunkan pendapatan tu pada anak-anak. Menarik. Dan dia kata ada sesuatu untuk kita dan keluarga dalam bisnes ni. Wow. Dan saya kata kat dia, okey abang, kita cuba. Bila saya kata kita cuba, pada masa tu kita bina dulu kepercayaan. Rasa percaya pada syarikat, pada produk, pada upline dan pada diri sendiri dulu. Yang first, sebab tu bila kita buat keputusan, saya pergi seminar, saya tak sponsor orang lagi. Saya pergi seminar, saya pergi rally, saya pergi majlis ilmu, saya jumpa orang, saya nak pastikan saya berada di platform yang betul. Jadi saya tak ditipu dan saya tak menipu orang lain. Sehingga saya betul-betul yakin dan saya kata dekat suami saya, okey abang, saya buat keputusan saya nak buat MWay full time. Dan itu satu keputusan yang sebenarnya berat, besar untuk kami sebab dia akan kehilangan separuh daripada pendapatan isi rumah. Betul tak? Dan dengan berani 2012 saya letak jawatan, saya tukar daripada kerusi empuk, duduk dalam bilik aircon, kepada kerusi dalam kereta, membina insan lain untuk mengubah nasib hidup. Betul tak? Okey. Satu yang sebab saya asalnya graphic designer, web dengan grafik. Jadi saya punya kod ialah be bold atau italic. Jangan jadi regular. Kita tak boleh jadi orang biasa sebab saya nakkan sesuatu yang luar biasa. Kehidupan yang tak sama dengan orang lain. Jadi kenapa saya nak hidup macam orang lain? Jadi
kami berubah. Berubah, tukar tak payah hidup macam orang lain. Luar biasa sedikit sementara. Okey. Why Amway? 2012 bila saya berhenti kerja, saya kata kat suami, okey abang bekerja untuk komitmen bulanan. Sementara saya sedang bina masa depan. Saya sedang bina macam hero kan? Okey, saya sedang bina masa depan. Tapi bila saya membina tu, saya tahu tanggungjawab saya ialah saya kena cepat-cepat capai supaya suami saya pun boleh diselamatkan daripada dikerjakan. Dan saya ada banyak masa dengan anak-anak. Jadi setiap hari saya keluar rumah, saya kena buat sesuatu. Saya tak nak anak-anak saya tunggu saya lama sangat. Jadi setiap hari dia keluar pergi kerja, saya pun keluar pergi buat aktiviti. Setiap hari dia balik kerja, saya kadang-kadang tak balik lagi. Tak apa abang, saya ada satu lagi aktiviti tak siap. Okey, dia okey, alhamdulillah. Bagi satu tepukan dulu. Ini tulang belakang sebenarnya. Dan 6 obor semangat ni yang sebenarnya menyemarakkan semangat saya untuk terus buat dan capai. Okay, dan terima kasih kepada kedua ibu bapa sekali lagi yang sebenarnya kalau tanpa mereka kami tak akan capai, kami tak akan ke mana-mana tanpa doa dan restu dua orang ibu bapa kedua-dua pihak. Okey, lepas tu saya nak cerita sikit sebab saya bila bekerja dulu 5 tahun pertama bekerja saya akan tukar kerja. Setiap 5 tahun saya tukar sebab saya macam nak tukar suasana. Saya tak rasa jemu, okey. Jadi ini ialah dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan ada satu masa tadi suami saya kata dia diberhentikan kerja, betul. Saya pun berhenti dan saya dapat kerja lain tapi turun sikit daripada gaji asal. Okey. Dalam setahun, setiap tahun inkrimen boleh jadi dalam RM90, RM200, RM300, apa yang saya boleh buat. Tapi melalui Amway 5 tahun, dalam 5 tahun, setiap tahun inkrimen dalam Amway RM100,000 plus minus. Siapa nak bagi? Ada tak syarikat yang boleh bagi inkrimen yang macam tu? Tak ada. Ini bila saya tengok balik, kalau saya tunggu lagi 5 tahun dekat dunia pekerjaan, saya tak mungkin dapat income yang tahun ketiga pun. Betul tak? Okey. Okey, ini salah satu point ialah persistent. Saya kadang-kadang bukan semua benda yang kita bergerak dan jadi. Tak jadi. Dan saya satu je, bila saya nak sesuatu, saya akan ikhtiar juga. Ingat, kalau saya nak capai hidung, tapi saya tak boleh capai macam ni. Saya cuba capai kot sini, Kalau tak boleh kot sini, saya akan capai juga, saya akan cuba. Dan persistent ni, kalau kita sentiasa buat, walaupun tak jadi, buat. Tuhan tu tak kejam. Sampai satu masa dia akan rasa kasihannya orang ni, berusaha sungguh-sungguh dan aku akan bagi. Betul tak? Kalau dia tak bagi pun dia rasa bersalah. Dan persistent yang membawa kami kepada kejayaan sekarang. Okey, ini dia tendang, persistent tenang sampai pecah batu dia. Okey, kebahagiaan kita tak sama, tetapi melalui platform ini kita boleh cipta kebahagiaan yang ingin dimiliki, berusaha dan capai. Dan I love you tadi Mike Dong sebut, I love you, okey? Fahamilah, hayatilah dan seterusnya nikmatilah kehidupan yang luar biasa ini. Kami telah merasainya dan kami percaya anda juga boleh melakukan dan anda berhak untuk menikmatinya. Jumpa anda di puncak kejayaan. Sekian, terima kasih.